Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Buah paus di bunga rampai, kilauan bintang sungguh mengasyikkan. Orang jauh sudah sampai, selamat datang saya ucapkan. Segala puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya hari ini kita telah dipertemukan dalam sebuah diskusi ilmiah, iaitu sebuah program pengisian ilmu, iaitu pemikiran seorang Muslim menurut perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Sebelum kata bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, apa kata kita perkenalkan dengan 3 ahli panel yang sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Panel pertama iaitu Saudara Muhammad Aidil bin Zalani daripada Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam. Apa khabar saudara? Alhamdulillah sihat. Terima kasih. Panel kedua nampak serius tapi baik bunyi perketinya. Saudara Iqbal Faruqi bin Kamal Arifin dari Ijazah Sarjana Muda Islam. Saudara apa khabar? Alhamdulillah baik, sihat. Dan tak lain dan tak bukan, tentulah ahli panel kita yang ketiga. Walaupun nampak pemalu, namun petah bicaranya. Saudari Nurul Najwa binti Rashidi. Apa khabar saudari? Alhamdulillah baik, sihat. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita tentang pemikiran seorang Muslim menurut perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Saya akan memberi sedikit apa yang ada di dalam unsur utama pemikiran Islam. Okey, yang pertama terdapat 3 unsur utama pemikiran Islam. Ia berkait dengan aktiviti akal, ia bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan ia merupakan ilmu tentang Tuhan, insan dan alam menurut perspektif Islam. Ciri asas pemikiran Islam, ia bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kelayakan dan kesesuaian Al-Quran menjadi sumber utama dan terpenting bagi pemikiran Islam adalah terletak pada ciri-ciri kandungannya yang bersifat menyeluruh dan mencakupi segenap aspek sama ada berkait dengan pemikiran, kebudayaan, keilmuan dan sebagainya. Seperti mana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 89, maksudnya dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat dan berita yang menggembirakan bagi orang-orang Islam. Demikian sahaja pembukaan pengenalan mengenai serba sedikit unsur pemikiran Islam dari saya. Seterusnya saya ingin melanjutkan soalan kepada ahli panel kita yang pertama. Bolehkah saudara terangkan serba sedikit definisi ataupun konsep pemikiran antara pandangan Al-Quran dan As-Sunnah? Itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Berkenaan dengan soalan definisi konsep pemikiran antara pandangan Al-Quran dan Sunnah, saya akan pergi terlebih dahulu untuk menerangkan apa itu pemikiran dan kritis. Okey, menurut saya mengambil pendapat daripada Muhammad Michael Abdullah, pemikiran ialah secara umum boleh difahami sebagai apa sahaja yang berlaku di dalam minda. Pengertian pemikiran yang lebih khusus ialah sebagai satu proses yang melibatkan pergolahan operasi mental tertentu yang bertindak dalam minda seseorang dengan tujuan menyelesaikan masalah atau membuat keputusan. Okey, untuk maksud kritis pula adalah tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu menimbang buruk baiknya terlebih dahulu, bersifat mengkritik, tidak menerima sesuatu bulat-bulat atau kritikal. Dan untuk dari segi istilah yang dimaksudkan dengan pemikiran kritis ialah suatu bentuk atau cara berfikir yang tidak mudah menerima atau mempersetujui sesuatu dengan erti kata perlu menimbang betul salahnya atau buruk baiknya terlebih dahulu. Okay. Kita pergi kepada maksud dari segi perspektif Al-Quran. Mengikut Al-Quran memfokuskan 2 elemen utama, iaitu elemen asas dan elemen utama. Yang apa yang dimaksudkan dengan elemen asas adalah pemikiran kritis Al-Quran melibatkan suatu sintesis aktiviti pendengaran, penglihatan dan perenungan. Dan apa yang dimaksudkan dengan elemen utama adalah pemikiran kritis Al-Quran membabitkan kegiatan atau proses yang berlaku di dalam minda, iaitu berfikir secara serius, terfokus dan mendalam.
okey, apa yang dapat dihuraikan antara elemen asas dengan elemen utama adalah pemikiran kritis Al-Quran adalah berdasarkan penelitian terhadap ayat-ayat Al-Quran dengan mengenal pasti istilah-istilah tertentu yang mempunyai maksud yang sinonim dan relevan bagi setiap elemen yang dibincangkan. Okey, saya mengambil daripada ayat Al-Quran surah Al-Imran ayat 90 yang bermaksud sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, iaitu orang yang mengingati Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan sesuatu ini sia-sia, Maha Suci engkau, lindungilah kami daripada azab api neraka. Okey, Allah mengajak manusia dalam surah ini, mengajak manusia untuk berfikir dan merenungi tentang penciptaan langit dan bumi. Semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi mereka yang mahu memikirkan fenomena tersebut, mereka itulah yang disebutkan sebagai ulil albab. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih. Begitu hebat dan jelas di atas pencerahan yang dikemukakan oleh ahli panel pertama kita. Kesimpulannya adalah idea pemikiran kreatif ini dikenali dengan berbagai nama seperti pemikiran saintifik, deep thinking atau pemikiran mendalam, pemikiran ilmiah, pemikiran logik, pemikiran rasional, pemikiran jelas dan pemikiran kritikal. Biarpun nama berbeza, namun ia sebenarnya merujuk kepada gagasan, perkara dan kegiatan yang hampir serupa yang secara asasnya dilakukan oleh akal atau minda. Ada juga beberapa proses yang dilakukan oleh panca indera. Seterusnya, saya ingin mengajukan soalan kepada panel kedua mengenai bagaimana cara ataupun kaedah seorang Muslim itu berfikir menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Silakan. Okay. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, cara seorang Muslim itu berfikir menurut Al-Quran dan As-Sunnah adalah yang pertama, kita mestilah berfikir berteraskan kepada penjelasan wahyu, iaitu berpandukan Al-Quran dan hadis. Agar kerana itu mungkin untuk menjelaskan suatu hukum apabila kita ditanya tentang suatu hukum. Yang kedua adalah berfikir dengan persoalan. Ini kerana dapat meningkatkan kemampuan berfikir dan membawa kepada lahirnya idea atau konsep baru. Sebagai contoh, dalam Al-Quran, firman Allah dalam surah Fatir ayat 3, maksudnya, adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Maksudnya di sini, dalam ayat ini adalah Allah telah menjelaskan, Allah menyuruh kita berfikir, ada ke selain Allah yang memberikan kita rezeki? Jadi tak ada. Inilah contoh antara ayat Al-Quran. Yang kedua adalah berfikir dengan objektif. Pemikiran dengan objektif ini adalah bermaksud dengan pemikiran yang berasaskan kenyataan dan fakta sebenar tanpa dikuasai atau dipengaruhi oleh perasaan atau prasangka sendiri. Dalam Al-Quran ada sebut tentang berfikir secara objektif ni. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 111, maksudnya, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Maksudnya di sini adalah apabila kita nak menghukumkan sesuatu ataupun nak menjelaskan suatu hukum, kita kena disertakan dengan bukti-bukti kebenaran dahulu. Dari mana yang kita boleh menjelaskan suatu hukum agar dapat kita mempraktikkan dengan hukum tersebut. Yang ketiga adalah berfikir dengan positif. Dalam Al-Quran menyuruh kita untuk suruh kita berfikir secara berpositif. Antaranya ayat firman Allah dalam surah Yusuf ayat 87. Maksudnya, hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Maksud ayatnya di sini adalah kita janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Kita hendaklah sentiasa berfikiran positif dan sentiasa agar dapat diberi hidayah dan rahmat oleh Allah. Jadi itu saja dia jawapan daripada saya serahkan kepada moderator.
Terima kasih, begitu hebat kata atau pendapat yang diutarakan oleh ahli panel kita sebentar tadi. Kesimpulannya, Islam merupakan agama yang memberikan kedudukan istimewa kepada akal. Dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang memerintahkan penggunaan akal dengan sebaiknya. Lafaz-lafaz tafakur, nazar, tabassur dan sebagainya lagi diulang-ulang dalam usaha membimbing akal manusia. Justru kita sebagai umat Islam haruslah berfikir secara rasional kerana dapat melahirkan manusia dengan tindakan yang tepat. Sekarang kita perdengarkan pula pendapat daripada ahli panel kita yang ketiga secara ringkas tentang apakah elemen pemikiran utama bagi seorang Muslim itu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Elemen utama bagi seorang Muslim dalam pemikiran kreatif dan kritis menurut perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Ia melibatkan dengan cara kita berfikir, iaitu sama ada minda kita mempunyai dua keadaan, iaitu bila mana diparas sedar dan dalam keadaan bawah sedar. Minda di bawah sedar itu merupakan saluran hubungan aktiviti minda yang membantu segala fungsi tubuh badan secara automatik. Dan di mana minda di paras bawah sedar pula merupakan satu saluran dalam hubungan minda untuk menerima tanggapan secara sedar yang menggunakan panca indera. Ia juga digunakan apabila kita memikir pemikiran menurut Al-Quran dan As-Sunnah, melibatkan proses mental yang terfokus dalam keadaan yang paling mendalam. Ia juga merupakan satu proses di mana untuk merenung dan berfikir mengenai sesuatu perkara secara serius. Kat sini saya akan bagi 6 elemen, iaitu yang pertama ialah tafakur. Tafakur ni dia merupakan satu renungan sesuatu yang secara bersungguh-sungguh. Dalam surah An-Nahl ayat 11, yang bermaksud dia menubuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman seperti zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkannya. Kiranya kat sini kekuasaan Allah, apa yang ada dekat bumi ini, Allah suruh kita fikir. Untuk elemen kedua, tadabbur. Tadabbur ni dia memerhatikan dan erti kata berfikir secara mendalam atau mengkaji. Ia disebut tadabbur kerana merupakan salah satu usaha untuk memikir tentang kesan dan akibat satu perkara. Dalam surah An-Nisa ayat 82 yang bermaksud maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau Al-Quran itu dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Untuk elemen ketiga, tafaqih. Tafaqih menurut Al-Quran yang bermaksud mengerti, mengetahui, memahami atau mendalami. Ia merujuk kepada tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah dan menganalisis sejarah yang dinyatakan dalam Al-Quran. Sebab apa kita kena menganalisis bukti-bukti yang ada dalam Al-Quran sebagai iktibar dan memahami tujuan syariat Allah. Dengan berfikir, kita dapat mengetahui makna tersurat dan tersirat berdasarkan bukti-bukti dari Allah terhadap alam. Yang keempat, tazakur. Tazakur ni dia merupakan menurut Al-Qadrawi ialah satu pengulangan dalam hati tentang apa yang kita ketahui. Kenapa kita kena ulang-ulang ilmu yang ada kat kita ni? Sebab kita nak menguatkan dan memantapkan ilmu tersebut supaya tidak hati ni tidak berfikir tentang nikmat dan tanda-tanda kebesaran Allah, serta kita perlu berzikir dengan menyebut nama Allah. Adakah penyelesaian masalah manusia.
jika kita mendekati Allah, Allah akan memberi kita jalan penyelesaian. Dengan menggunakan konsep tafakir dan tazakur ni, kita akan melahirkan seorang Muslim dan dengan pemikiran kritis dan kreatif. Yang kelima, tafakur. Pengertian tafakur ni dia memahami, mengetahui dan mengetahui kefahaman pengertian diperolehi melalui pemikiran untuk memahami sebuah situasi agar dapat membantu keputusan yang tepat dan benar. Okay, yang terakhir dan yang keenam, ta'akul. Ta'akul ni menurut Al-Baqi, ta'akul bermaksud berfikir secara bijaksana dan diterima akal. Ta'akul ni tidak hanya dilihat pada zahir atau melalui panca indera sahaja, tetapi melibatkan perkara-perkara yang gaib. Seterusnya, ta'akul ni dia dapat menghubungkan pemikiran yang berlandaskan Quran dan Sunnah supaya boleh menyeimbangkan antara alam yang nyata dan akhirat. Okay, sampai situ saja. Mungkin terjawab tentang elemen pemikiran seorang Muslim. Begitu panjang lebar penjelasan Saudari Nurul Najwa sebentar tadi tentang elemen pemikiran seorang Muslim menurut perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga dengan penjelasan-penjelasan ahli panel yang lain. Kesimpulannya secara umum bahawa elemen pemikiran kritis dan dari perspektif Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber dan hukum dan pedoman kehidupan, namun penggunaan akal fikiran perlu digunakan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dan akhirnya boleh membawa manusia ke arah keimanan yang lebih baik. Sebelum saya menutup forum ini, saya ingin membuat rumusan mengenai topik yang dibincangkan sebentar tadi. Yang pertama, di sini gemar saya ingin berkongsi beberapa nukilan Islam yang dinukilkan oleh Muhsin Abdul Alhamid, iaitu pemikiran Islam adalah setiap apa yang dihasilkan oleh pemikiran umat Islam sejak pengutusan Rasulullah SAW sehingga hari akhirat mengenai pengetahuan terhadap seluruh kewujudan yang berhubung kait dengan Allah, manakala menurut Muhammad Al-Bahi mengaitkan dengan suatu usaha akidah dengan bersungguh-sungguh daripada para ulama Islam untuk mensyarahkan, menerangkan dan menjelaskan Islam berdasarkan sumbernya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sifat pemikiran Islam yang luas ini adalah selari dengan konsep keluasan penelitian Islam yang melihat bahawa seluruh kewujudan ini ada letak duduknya dalam sistem akidah dan keagamaan yang diwahyukan. Tambahan pula, akal yang baik boleh menerima pandangan bahawa suatu peradaban manusia yang agung tidak sepatutnya mengabaikan sebarang bidang ilmu. Pemikiran Islam berperanan besar membentuk paradigma Muslim yang lebih sempurna. Apabila perkara-perkara dasar dipahami dengan baik dan distrukturkan dengan jelas, tindakan umat Islam sudah tentu menjadi lebih tersusun. Seterusnya, saya juga ingin mempersilakan Ketua Ahli Panel kita untuk membuat sedikit rumusan berkenaan forum kita pada hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang saya dapat rumuskan daripada pertemuan kita pada hari ini adalah tiga perkara. Yang pertama adalah pemikiran manusia itu perlu dipandu dan dibimbing agar mendapat atau menghasilkan kepercayaan akhlak yang baik. Dan yang kedua adalah Islam mengajar umatnya tentang nilai dan fungsi akal dengan sebaiknya dengan berfikir secara dasar, berhati-hati, logik dan kritis. Dan yang terakhir sekali adalah kita harus menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai platform untuk mendalami dan mengkaji ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya. Jika kita berjaya mengamalkan tiga perkara ini, maka kita akan menjadi manusia yang berguna, mempunyai pendirian serta tidak mudah terpengaruh dengan perkara negatif. Itu saja daripada saya. Terima kasih ahli panel. Ucapan salam pengakhir kata, segala yang ada dikongsi bersama. Apa yang kurang maaf dipinta, sudilah bertua di lain masa. Tuan Putri pergi ke Rasah, pulang semula sebelah pagi. Kita bertemu akhirnya berpisah, diizin Tuhan bersua lagi. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu alam. Saya akhiri forum ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalam.